Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap anda semua sehat sejahtera. Okay, hari ini kita teruskan pembelajaran tanaman makanan kita. Okey, untuk kali ini masih lagi kekal dalam modul 4 penjagaan, iaitu kali ini kita akan lihat kepada penjarangan tanaman makanan. Okey, apa dia penjarangan tanaman makanan? Mari kita lihat sama-sama. Okey, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita, kita lihat dulu apa perkara-perkara yang awak perlu ketahui dalam tajuk ini. Yang pertama, okey, diharap anda semua boleh mengenal pasti ataupun menyatakan tujuan penjarangan tanaman makanan, memberi contoh peralatan penjarangan tanaman makanan dan seterusnya melaksanakan kerja-kerja penjarangan tanaman makanan. Okey. Okey, pada peringkat awal tadi saya ada tanya apa itu penjarangan. Sebenarnya lebih kepada apakah definisi penjarangan dalam tanaman makanan? Okey. Penjarangan ni sebenarnya adalah aktiviti membuang anak benih sayur-sayuran yang tumbuh rapat bagi memberi ruang dan jarak yang sesuai antara anak benih. Okey. Okey, penjarangan ni bila kita sebut penjarangan tanaman makanan ni biasanya kita fokuskan kepada kita pastikan jarak tanaman ni ada ruang untuk dia membesar dengan baik. Kebiasaannya dia dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam secara tabur terus. Sebagai contoh, kita tabur dekat batas terus, dia tumbuh rapat-rapat, kita kena jarakkan dia. Itu maksudnya penjarangan pokok-pokok tadi, pokok tanaman kita. Okey, seterusnya tujuan penjarangan tanaman makanan. Apa dia tujuan dia? Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, memberi ruang yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. Kita nak supaya anak benih ni dapat tumbuh dengan sihat. Ada ruang untuk dia membesar dengan baik. Okey, yang kedua, membolehkan peredaran udara antara tumbuhan. Kita nak supaya udara boleh lalu antara pokok. Kita tak nak dia terlalu rapat, tak ada udara. Sebenarnya dia akan mengganggulah pengambilan macam karbon dioksida untuk dia melakukan fotosintesis. Macam tu contohnya. Okey, yang ketiga, membuang anak benih yang lemah, kurang sihat dan rosak bagi mengelakkan pengeluaran hasil yang berkurangan. Okey, ini kalau macam tanaman-tanaman berbuah contohnya, kita tak nak. Kita tahu pokok ni tak sihat, sakit, kita buang. Begitu juga sayur daun pun sama. Kalau kita tengok pokok sayur ni kita tengok dia macam tak sihat je, lain macam je, kerinting je, macam tu contohnya. Biasa daunnya rata tapi kerinting, kita tak nak, jadi kita buang. Sebab apa? Kita dah tahu dah pokok tu ada penyakit. Okey, yang keempat, mengurangkan persaingan cahaya, air, bahan makanan iaitu nutrien dan ruang bagi menghasilkan hasil tanaman yang berkualiti. Kita tak nak dia bersaing. Apa jadi pokok ni? Pokok ni kalau dia nak bersaing untuk dapat cahaya, dia akan cepat tinggi. Contohnya, cepat tinggi. Kadang-kadang daun tu jadi tirus. Contohnya sawi tu dia tirus, sepatutnya dia kembang besar kan, dia tirus. Contohnya. Air, air. Jadi kalau air tak cukup, dia cepat laju, sikit-sikit laju. Pokok tak membesarlah, pokok akan jadi kecil. Begitu juga dengan bahan makanan untuk tumbuhan, iaitu nutrien sebenarnya. Bahan makanan, baja dia lah. Kalau banyak sangat, nanti dia akan bersaing. Kita akan dapat lihat yang mana tumbuhan yang sihat dia akan dapat ambil baja, yang gagal dia akan terbantut. Okey, jadi ini akan memberikan kesan kepada kualiti tanaman tu nanti. Okey, seterusnya apa dia dalam tajuk ni? Peralatan penjarangan tanaman makanan. Okey, kat sini yang saya tunjuk ni ada 6 peralatan lah untuk penjarangan tanaman. Okey. Yang pertama, sketchers. Sketcher. Kalau awak tak ingat sketcher, gunting tanaman lah. Okey, fungsi dia untuk memotong tangkai putik buah dan pokok renik. Maksudnya pokok yang kita tak nak tadi kita boleh potong. Kalau kita tak nak, kita boleh gunting.
Kita takut kalau kita cabut nanti dia akan tercabut bersama pokok yang kita nak. Kita takut kita boleh gunting. Pakai gunting skecer ni. Memotong tangkai putik buah. Sebenarnya penjarangan ni pun untuk buah kita ada lakukan, tapi nanti nanti kita akan pergi tajuk yang penjarangan buah. Okey, untuk pokok, apa-apa penjarangan sama ada pokok ataupun buah, kita guna skecer ni untuk potong. Okey, yang kedua penyepit. Penyepit ni kita nak cabut anak pokok kecil, lebih mudahlah supaya kita tak tercabut pokok sebelah dia. Okey, yang kedua pisau, kita boleh potong juga gunakan pisau. Okey, gergaji dan pemangkas bergalah, ni biasanya pokok yang besar. Untuk kita buat penakaian atau penjarangan buah lah biasanya. Okey, pungkis ni untuk kita kumpulkan sisa-sisa penjarangan kita yang mana kita nak buang. Macam tadi kalau kita ada cabut pokok yang rosak untuk kita buang, kita akan kumpul dan kita buang di tempat yang sepatutnya. Pencakar pun sama untuk mengumpulkan sisa-sisa penjarangan yang kita dah buat, terutamanya bila kita buat aktiviti penjarangan secara pemotongan anak pokok contohnya. Okey. Seterusnya, pelaksanaan kerja penjarangan. Untuk melakukan kerja penjarangan ni, masa yang paling sesuai untuk kerja-kerja membuang anak pokok, bunga dan putik buah adalah pada waktu pagi. Kaedah dia, untuk penjarangan sama ada pokok, bunga ataupun putik buah ni, kita boleh menggunakan kaedah mengutil, memetik, mencabut dan memotong. Okey, kalau gambar kat dalam gambar ni dia tunjuk cara mencabut, dicabut anak pokok. Okey, ni mungkin anak pokok kailan mungkin. Okey, pelaksanaan kerja penjarangan. Okey, gambar kita lihat 4.11 tu adalah sebelum ada rapat-rapat, pokok tu ada rapat-rapat. Jadi kita buang setiap kadang-kadang ini kalau macam kita tanam secara kita letak 3 atau 2 biji benih pada satu lubang, dua-dua tumbuh, kita kena buang satu. Selepas penjarangan dia akan tinggal satu je setiap poin tanaman kita. Okey, ini kaedah. Okey, sebelum ujung sekali tu sebelum, kemudian kita ngutil maksudnya kita gunakan kuku. Kuku kita ni kita kutil dia pakai kuku ni, macam kita cubit pada pangkal anak pokok tu. Yang kedua kita cabut maksudnya kita cabut bersama dengan akar-akar dia. Memotong ni kita potong lah. Dia macam mengutil tapi kita gunakan alat. Kalau mengutil ni kita potong gunakan kuku kita, itu namanya mengutil. Tapi memotong kita potong menggunakan alat sama ada gunting ataupun pisau. Okey, langkah kerja penyarangan tanaman berdaun. Ni contohnya sawit. Okey, yang pertama kenal pasti tanaman untuk penjarakan, pastikan umur pokok antara 7 hingga 10 hari. Okey, kutil atau cabut pokok yang hendak dibuang. Kemudian langkah ketiga, kumpul dan lupuskan sisa penjarangan di kawasan yang ditetapkan. Yang keempat, bersihkan dan simpan alatan selepas digunakan. Ni bila kita dah buat kerja, kena kemaslah, simpan. Seterusnya adalah kerja penyarangan tanaman buah-buahan. Okey, tadi sayur berdaun. Okey, ni pokok pisang. Okey. Untuk pokok pisang kita akan pilih satu anak pokok yang sihat dan tidak mempunyai catatan dan kita panggil dia sebagai rantun satu. Kita namakan dia sebagai rantun satu. Rantun satu ni akan dijadikan sebagai pengganti pokok induk. Maksudnya rantun satu ni tadi kita pilih sulur, maksudnya dia bersebelah pokok induk pokok yang asal. Dia akan jadi pengganti. Bila pokok yang induk nanti dah berbuah, kita akan tebang pokok tu. Jadi rantun satu ni adalah pengganti kepada pokok induk yang kita akan tebang tadi. Rantun satu ialah sulur pedang yang berbentuk tirus, berbatang besar, daun yang kecil. Biasanya kita pilih macam tu. Ini bentuk yang kita nak lah. Biasanya sulur pedang. Sulur pedang ni maksudnya dia berbentuk tirus, daunnya tirus, dia macam tirus, daunnya menegak-menegak sikit dan dia lebih tirus berbanding dengan daun pisang, anak pisang yang lain. Dan batangnya biasanya lebih besar. Okey, kemudian pangkas atau cabut semua sulur lain. Okey, jadi yang rantun ni kita biarkan dia tumbuh. Yang lain kita buang
sama ada kita pangkas, kita tebang yang lain ataupun kita cabut untuk pindahkan kat tempat lain. Itu adalah penjarangan tanaman buah-buahan untuk pisang. Seterusnya buah betik. Penjarangan tanaman buah betik, pokok betik. Betik ditanam sebanyak 2 pokok bagi setiap lubang. Okey, kita akan tanam 2 pokok. Kedua-dua pokok ini akan dibiarkan besar sehingga mengeluarkan bunga. Bila dah keluar bunga, bunga yang keluar akan dikenal pasti sama ada pokok betik tersebut jantan atau betina. Maksudnya kadang-kadang ada setengah pokok betik ni dia keluarkan bunga jantan saja. Biasanya tangkai bunga jantan ni panjang. Kalau pokok tu hanya mengeluarkan bunga jantan saja, tangkainya panjang. Jadi yang tu kita tak nak. Kita nak pokok betina, maksudnya dia akan menghasilkan buah. Bunga dia pendek-pendek, tapi sebenarnya biasanya pokok betik dengan bunga jantan, bunga betina ni ada pada satu pokok. Tapi kalau dia tak ada bunga betina, dia akan tangkai bunga jantan dia akan jadi panjang. Tu kita namakan pokok jantan. Pokok jantan tu yang kita nak buang. Kerja menjarang dilakukan dengan menebang pokok betik jantan dan mengekalkan pokok betik betina kerana betina jantan tidak akan mengeluarkan betik jantan tidak akan mengeluarkan buah. Maksudnya kita akan kekalkan pokok yang ada bunga betina, sebab pokok yang hanya mengeluarkan bunga jantan tadi dia tak akan keluarkan buah sebab dia tak ada bunga betina. Kerja penjarangan putik buah. Kerja penjarangan putik buah, ni yang saya cakap tadi, kita akan bincangkan. Tujuannya adalah memastikan kualiti buah yang akan dihasilkan mempunyai saiz yang sekata dan berkualiti. Tujuannya kita nak supaya buahnya lebih besar dan lebih berkualiti, lebih sedap, lebih besar. Sebab apa? Kalau kita biarkan buah tu banyak, dia akan jadi kecil. Buahnya kecil-kecil. Biasa orang buat nangka contohnya. Nangka ni biasa dia ada dua. Kalau awak perhatikan betul-betul pokok nangka dia ada dua. Dia akan putik buah tu akan terbentuk sekurang-kurangnya dua. Nanti awak akan dapat lihat ada yang besar, ada yang kecil. Bila dia dah mula membesar, yang kecil ni biasanya sama ada orang buang masa peringkat putik ataupun kadang-kadang orang biarkan dia besar sikit untuk petik dijual sebagai sayur. Yang lagi satu yang agak besar tu dia akan simpan untuk biarkan buah ni menjadi saiz lebih besar. Kerja-kerja penjarangan putik buah hendaklah dilakukan di peringkat awal semasa peringkat keguguran putik buah sudah tidak berlaku. Maksudnya peringkat awal peringkat putik tapi putik tu dah putik tu dah lekat lah. Kita kadang-kadang kita tengok pokok buah sampai satu masa putik ni boleh gugur. Jadi sampai satu peringkat putik ni dah kuat, dia akan kekal kat situ. Bila putik tu dah mula kekal, kita akan perhatikan yang mana satu yang lebih berkualiti, kita akan kekalkan. Dari segi macam contohnya saiz, putik ni kita nampak putik ni putik yang dah kuat, maksudnya yang confirm lekat. Jadi kita akan buang salah satu yang kecil. Tujuannya tadilah kita nak dapatkan saiz supaya dia punya yang kita tinggalkan tu dia akan jadi lebih besar dan berkualiti. Macam contoh kat gambar ni tadi. Contoh kat gambar ni, dia buat apa penjarangan ni? Ni anggur. Kita tengok dah confirm dah jadi buah anggur ni, tapi dia buang. Sebab apa dia buang sikit? Supaya buah anggur ni nanti dia akan jadi besar-besar. Gambar tu adalah buah anggur. Antara ciri putik yang diperlukan pada tangkai adalah seperti berikut. Putik yang normal, putik yang sekata, maksudnya saiz dia sama besar, putik yang belum diserang serangga ataupun penyakit. Ni lagi satu lah selain kita untuk dia ni nak pastikan buah besar dan berkualiti. Kalau katakan buah tu dah kena serang penyakit, kita nampak ada kesan diserang penyakit, kita kena buang cepat-cepat. Kita tak nak nanti dia akan merebak kepada buah yang lain. Seterusnya. Sekian saja untuk perbincangan tajuk kita hari ini, iaitu penjarangan tanaman. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kamu semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.